Allah Ta'ala barakatuh anak-anak. Kita jumpa lagi ya malam ni insya-Allah. Okey, anak-anak pernah buat amalan-amalan sunat? Bukan bersunat, amalan sunat. Mesti pernah kan? Dan amalan wajib insya-Allah lah mesti buatlah seperti solat dan sebagainya. So malam ni kita masih lagi insya-Allah kita belajar dalam Mari Belajar Pendidikan Islam bersama dengan Ustaz Abah. Alhamdulillah. So anak-anak, malam ini Abah nak ceritakan hadis tingkatan 5. Jadi kita macam kita tahulah tingkatan 5 ada 2 hadis, tingkatan 4 ada 2 hadis. So untuk kita cemerlang dalam SPM, salah satunya ialah kita kena kuasai hadis. Selain daripada kita cemerlang, itu juga kita nak guna untuk diri kita. So malam ini Abah akan ajar tajuk hadis malam ini yang kita akan belajar ialah orang beriman kekasih Allah. Apa dia? Orang beriman kekasih Allah. Kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'azani la'u'iziyannahu zannahu. Okey. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang ke atasnya. Tiada amalan untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai selain daripada amalan yang aku fardukan. Hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sentiasa melakukan amalan sunat di samping amalan-amalan yang wajib, aku lebih mengasihinya. Apabila aku mengasihinya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya yang digunakan untuk memegang dan kaki yang digunakan untuk berjalan, semuanya berdasarkan keredaan dan kawalanku. Jika dia meminta kepadaku, aku akan memperkenankannya, dan jika dia memohon perlindunganku, aku akan melindunginya. Jadi itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita tentang kita kasih kepada wali Allah dan kita berceritakan kepada apa yang kita lakukan dalam hidup kita itu iaitu amalan yang wajib dan juga amalan yang sunat. Okey, kita tengok dekat sini secara intisari ayat ya. Hadis ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan permusuhan. Dengan siapa? Dengan orang yang beriman. Yang dikatakan wali tadi ialah orang yang beriman dan juga orang bertakwa. Jadi ramai orang yang bermusuh ini, dia musuh dengan tok-tok guru, dia tak suka ulama kan. Jadi untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, hendaklah taati segala perintah Allah. Apabila dikasihi Allah, apa akan jadi? Allah akan sentiasa memberi petunjuk untuk melakukan kebaikan. Maknanya anak-anak, kalau kita buat baik dengan orang yang Allah cintai, siapa yang Allah cintai? Iaitu wali Allah. Siapa itu wali Allah? Ini persoalannya. Siapa wali Allah itu? Okey, kita tengok dekat sini. Siapakah wali Allah? Dari sudut bahasa, iaitu bantuan atau perlindungan daripada Allah. Dari segi istilah, manusia biasa yang beriman, bertakwa, beristiqamah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi wali-wali Allah ni dia tak maksum. Ya, wali Allah ni dia tak maksum, dia tak ada mukjizat. Kalau mukjizat tu adalah Nabi, wali ni dia tak maksum. Tapi Allah angkat martabat mereka ini, ya. Jadi siapa contoh wali Allah? Contohnya ialah Hasan Al-Basri. Contohnya siapa? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Dan dengar gitu kan? Okey, itu salah seorang wali-wali Allah. Okey anak-anak, kita tengok pula sekarang ni apa yang daripada hadis tadi, ya, ancaman terhadap orang yang mengingkari risalah Rasulullah. Daripada hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman orang yang ingkar apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ya, risalah yang dibawa Nabi tadi iaitu orang yang memusuhi wali Allah, maka Allah akan memerangi orang yang memusuhi wali Allah. Yang kedua, mengingkari risalah Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah adalah satu penyelewengan terhadap akidah. Besar ni anak-anak, seleweng akidah. Dan yang ketiga, setiap mukmin wajib menghindari perbuatan ini dan berusaha melaksanakan segala perintah Allah. Jadi itulah
Ya, wali-wali yang kita ceritakan tadi. Jadi makna kita kena ikut perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada wali-wali Allah. Okey, kita tengok ciri-ciri orang yang soleh. Nak jadi orang soleh ni, ya, nak jadi orang yang soleh, apa yang perlu ada? Yang pertama, mestilah ada ilmu, ya. Bila ada ilmu, orang itu akan mantapkan hubungan dengan Allah dan manusia. Yang kedua, selain daripada ilmu, dia kena beramal dengan ilmu dia, ya, beramal secara ikhlas dan istiqamah sampai bila-bila dia beramal dengan ilmu yang dia ada. Ramai orang yang ada ilmu tapi dia tak beramal. Okey, dan yang terakhir, bila dia berilmu, beramal, dia akan berakhlak dengan akhlak yang mulia, dia akan bentuk pribadi yang terpuji. Maknanya kena ada kombinasi tiga benda tu, ya. Ilmu, kemudian kena ada apa? Amal, dan juga kena ada akhlak. Okey. Sekarang dalam hadis tadi disebut di antara amalan-amalan yang Allah suka ialah melakukan amalan-amalan nawafil. Soalan SPM tanya, sebutkan ciri-ciri amalan nawafil. Apa dia pula ni Ustaz nawafil ni? Okey, kita tengok apa itu nawafil. Nawafil ialah amalan sunat. Ya, iaitu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Sebab itu dia kadang-kadang dia tanya soalan sunat, kadang-kadang dia tukar kepada nawafil. Apa dia itu amalan sunat? Solat sunat, hubungan dengan Allah. Puasa sunat, membaca Al-Quran, berbuat baik, bantu jiran, ya, tolong jiran, bagi makan dekat jiran, nasihat kepada nasihat orang lain, dan juga berbudi bahasa. Itu di antara amalan-amalan sunat. Jadi walaupun kita ni macam kita makan nasi lah, makan nasi. Nasi tu kita ibaratkan, kalau orang Melayu ni adalah nasi tu macam benda yang wajib. Ya. Kalau kita makan nasi tak ada lauk, sedap tak? Mesti tak sedap, kan? Lauk itu diibaratkan benda yang sunat. Tapi kalau buat benda yang sunat saja, balik-balik sekolah, mak masak nasi, letak di atas meja, lauk penuh ni, lauk. Ada ayam goreng lah, ayam bakar semua, ikan goreng, ikan bakar semua, sambal semua ada. Ulam semua cukup ada. Tanya mak, nasi mana? Mak tak masak nasi, makan lauk je ni. Apa perasaan kita? Tak boleh, kan? Sebab benda tu sunat. Yang penting yang wajib tu nasi, ya. Tapi kalau masak nasi saja tak cukup. Maknanya mesti ada kombinasi di antara amalan wajib dan juga amalan sunat. Okey, kita tengok kelebihan amalan sunat. Bila kita buat amalan sunat, kita puasa, kita berzikir, kita baca Quran, apa akan jadi? Dikasihi Allah dan Rasul. Allah memberkati kehidupannya. Allah memelihara anggotanya daripada melakukan maksiat, ya. Kemudian Allah makbulkan doanya. Allah melindunginya daripada keburukan. Allah memberi ganjaran pahala. Allah memberkati hidupnya. Okey. So maknanya kalau kita buat baik, kita buat benda yang sunat pun Allah jaga, Allah pelihara kita. Bukan kata wajib saja. Yang wajib tu mesti kena buat dah. Ya, okey. So, apa pengajaran daripada hadis tadi, anak-anak? Pengajaran dia, kita hendaklah melaksanakan ibadah fardu dengan penuh ketaatan, ya. Di samping melaksanakan, sambung lagi, di samping melaksanakan ibadah sunat, ya. Yang kedua, kekasih Allah ialah orang mukmin yang banyak melakukan ibadat nawafil. Buat sikit contoh, seperti kan, kalau dalam jawapan Pak Ihsan, kita hendaklah melakukan ibadah nawafil seperti solat sunat, puasa sunat, agar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang hampir kepada Allah ialah orang yang berilmu, beramal dan berakhlak mulia. Okey, kita boleh buat ayat, kita hendaklah hampir berusaha untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadat-ibadat wajib dan juga ibadat sunat. Bagilah contoh dan sebagainya. Okey, macam biasalah bila last, faham kau dah, no? Boleh faham tak? Faham. Okey, insya-Allah nak faham lagi, kita buat soalan. Okey, soalan dia, Abah klon daripada soalan SPM. Apakah maksud wali Allah pada catatan tadi, kan? Berilah yang istilah. Namakan dua wali Allah dari golongan salafus soleh. Nyatakan bentuk ancaman Allah terhadap orang yang memusuhi walinya. Apa aja ancaman? 2 markah. Hadis di atas menerangkan tentang amalan-amalan yang perlu dilakukan untuk menjadi kekasih Allah. Nyatakan jenis-jenis amalan tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan an-nawafil? 2 markah. Nyatakan 2 kelebihan mengamalkan amalan nawafil. Kalau kita tak faham nawafil tu apa, kita tak boleh jawab. So sekarang kita dah faham an-nawafil ialah perkara sunat. Okey, apa kelebihan melakukan amalan sunat? Okey. So, soalan lagi. Hadis di atas menjelaskan kepada orang ciri-ciri orang yang diperkenankan doa. Dan disebut juga hadis tadi, iaitu orang yang melakukan perkara-perkara tidak Allah perkenankan doanya. Jadi berikan ciri-ciri yang disebut dalam hadis tadi. Nyatakan 2 ciri tersebut, ya. Jelaskan 2 sebab doa tidak diperkenankan Allah. Jelaskan tujuan Allah memberi ancaman memerangi orang yang memusuhi walinya. Terangkan 2 pengajaran hadis yang Abah bagi tadi pun boleh buat, ya. Dan nyatakan 2 contoh amalan sunat yang dapat, ya, mengangkatkan diri kita
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, soalan kebat. Okey, tengok soalan kebat ya. Nah, buat ni anak-anak. Amalan sunat dapat menampung amalan wajib. Ini dipanggil stimulus. Bukan soalan ni, stimulus. Ungkapan di atas dapat menyempurnakan kehidupan seorang di dunia dan di akhirat. Bincangkan. Okey, ini soalan yang pertama. Yang kedua, daripada Abu Hurairah ni kan dia bagi hadis ni, ya. Supaya aku mengerjakan 3 perkara berpuasa ni amalan-amalan sunat lah. Berdasarkan hadis di atas, huraikan hujah anda sejauh mana amalan nawafil dapat membantu dalam pembinaan jati diri seorang individu. Cuba buat soalan ni, hantar dekat ustaz-ustazah, kat abah pun boleh PM ya. Okey, insya-Allah. Ya, yang penting untuk soalan kebat ada tahu isi huraian lengkap dan kesimpulan. Jadi anak-anak, saja malam ni kita belajar orang beriman, kekasih Allah. Moga-moga kita semua menjadi orang beriman dan juga jadi kekasih Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.